Assalamualaikum, nama saya Nur Damia binti Muhammad Azizi. Ini adalah Nur Anissa Najwa binti Yuzi dan Nur Arfa binti Zulkifli. Topik yang akan dibincangkan ialah pendermaan dan pemindahan organ dan sejauh manakah Islam membenarkannya. Tidak ada istilah putus asa dalam Islam. Sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran yang dihadapi oleh mereka. Ini termasuklah soal merawat penyakit. Dengan perkembangan pesat dalam bidang perubatan moden, pelbagai kaedah rawatan penyakit telah ditemui dan diperkenalkan, dan salah satu kaedah rawatan ini ialah rawatan pemindahan organ yang terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghadapi masalah kegagalan organ kat akhir. Organ atau anggota badan tertentu boleh dipindahkan daripada orang manusia pada seorang manusia bagi tujuan menggantikan organ penerima yang gagal berfungsi. Organ-organ dan tisu yang boleh dipindahkan masuklah jantung, injap jantung, hati, buah pinggang iaitu ginjal, paru, kornea mata, tulang dan juga kulit. Pemindahan organ boleh dilakukan daripada penderma yang masih hidup atau penderma yang sudah meninggal dunia. Organ-organ yang boleh diambil daripada penderma yang masih hidup ialah satu dari dua buah pinggang, sebahagian hati. Penderma yang sudah meninggal dunia pula boleh mendermakan semua organ dan tisu yang sesuai bagi tujuan pemindahan. Kaedah pemindahan organ membuka ruang yang luas untuk menyelamatkan nyawa manusia. Walaupun di negara kita mempunyai kemudahan dan kepakaran untuk menjalankan transplant, tetapi tanpa derma program tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ketiadaan organ. Pada tahun 2004, kadar pendermaan organ di Malaysia amat rendah berbanding negara lain. Sebagai contoh, kadar penderma organ bagi setiap juta penduduk iaitu di negara seperti Amerika Syarikat adalah sebanyak 24.1%, Jerman 13%, United Kingdom 12.7%, Arab Saudi 2.3% dan Malaysia 0.67%. Bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ jauh melebihi bilangan organ yang diperolehi. Setiap tahun, lebih dari 2,500 pesakit baru yang mengalami kegagalan akhir buah pinggang. Sehingga tahun 2006, seramai 13,000 pesakit buah pinggang sedang menjalani rawatan dialisis di mana lebih 50% daripada mereka sedang menunggu untuk pemindahan organ. Bagi pesakit yang mengalami kegagalan jantung, hati dan juga paru-paru, ramai yang meninggal dunia semasa menunggu untuk mendapatkan organ yang baru. Lebih daripada 50% pesakit yang mengalami kegagalan jantung meninggal dunia dalam penantian. Berikut merupakan statistik pendermaan organ sehingga Oktober 2020. Sebanyak 477,358 merupakan jumlah pengikrar penderma organ. Sebanyak 1,786 merupakan jumlah pengikrar penderma organ bagi tahun 2020. Sejumlah 5,028 merupakan bilangan pesakit yang memerlukan transplant. 2,284 merupakan bilangan organ dan tisu iaitu selepas kematian yang telah didermakan. 36 merupakan bilangan kes pendermaan organ dan tisu bagi tahun 2020. 733 merupakan jumlah penderma sebenar selepas kematian dan 2,460 merupakan jumlah pembedahan transplantasi. Terdapat beberapa dalil yang diambil daripada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, di mana kaedah pertama yang digunakan ialah Al-Umurul Bimaqasadiha, yang bermaksud setiap amalan mestilah disertakan dengan niat. Niat mainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan satu perkara, sama ada perkara tersebut diterima maupun ditolak. Niat juga mainkan peranan yang sangat penting bagi menentukan sama ada amalan seseorang itu mendapat pahala maupun mendapat dosa. Dalam Islam, Allah menegaskan bahawa niat tidak menghalalkan cara. Dalam konteks isu kita ini, tujuan menderma adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Mereka yang mendermakan organ mereka untuk menyelamatkan orang yang memerlukan merupakan satu kebajikan yang sangat dituntut, yang sama seperti mendermakan harta kepada orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bi'a'malul binniyat wa innama likulli amri ma nawa," yang bermaksud sesungguhnya sesuatu amalan perlulah disertakan dengan niat dan setiap amalan dinilai dengan niat. Pemindahan yang dilakukan untuk memindahkan organ kepada orang yang memerlukan perlulah disertakan dengan niat yang baik dan perlulah disertakan dengan niat untuk tidak menyakiti mayat tersebut. Niat yang baik pasti akan membawa manfaat yang baik kepada
pemberi dan penerima. Ini memberi maksud bahawa setiap amalan dilakukan perlulah disertakan dengan niat dan nawaitu. Justru, jika niat pembedahan yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, mengangkat kemudaratan yang besar dengan melakukan kemudaratan yang ringan, jadi perkara ini sangatlah dituntut dalam Islam dan disyariatkan untuk melakukan untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi, jika niat pemindahan dan pendermaan organ adalah untuk menyakiti mayat, perbuatan ini sangatlah keji. Pemindahan dan pendermaan organ mestilah tidak dilakukan untuk menghina dan menyakiti mayat. Kaedah kedua yang digunakan ialah ad-dararu yuzal, yang bermaksud kemudaratan mestilah dihilangkan. Oleh itu, kemudaratan mestilah dihindarkan sama ada kepada diri sendiri, lebih-lebih lagi kepada orang lain. Dalil yang digunakan bagi kaedah ini ialah melalui surah Al-Maidah ayat ke-32 yang bermaksud, oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan bawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerosakan di muka bumi. Lantaran itu, wajib dielakkan daripada kemudaratan sama ada hak asas ataupun hak khusus. Ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka yang menyelamatkan nyawa manusia lain adalah sangat besar. Hubung dengan itu, pendermaan dan pemindahan organ adalah satu usaha yang diharuskan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Bukan kemudaratan yang menimpa manusia adalah salah satu daripada matlamat syariah, iaitu memelihara nyawa manusia. Di dalam kaedah ini, rawatan pemindahan organ memberi pilihan untuk memilih kemudaratan yang lebih kecil. Keutamaan perlulah diberikan bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan mengambil kemudaratan yang lebih kecil. Kemudaratan yang besar ialah dengan membiarkan pesakit yang memerlukan organ meninggal dunia. Seluruh pemindahan organ dan pendermaan organ mestilah dilakukan bagi menyelamatkan pesakit yang memerlukan organ untuk teruskan hidup. Hukum membuat pembedahan ini adalah haram pada mulanya, tetapi disebabkan ada syarat-syarat yang tertentu, maka ia diharuskan. Sebelum kita membuat pembedahan, kita perlulah mendapatkan keizinan daripada keluarga, yakin bahawa pembedahan akan berjalan dengan lancar, buat pembedahan dengan niat yang baik dan tiada niat untuk jual beli organ. Sebenarnya dekat Malaysia ni dah banyak aktiviti jual beli organ, tetapi mereka buat di luar negara sebab kat luar negara sahaja yang ada jual beli organ ni. Antara negara famous yang terlibat dengan aktiviti jual beli organ ini adalah negara China dan India. Perkara ni kerajaan tak dapat nak elakkan sebab pesakit pun nak teruskan hidup diorang. Ketua bahagian transplant negara Dr. Hirman Ismail berkata yang perkara ni adalah normal dan kerajaan terpaksa menggumbal undang-undang negara untuk membantras kegiatan ini. Oleh sebab itu, pemindahan dan pendermaan organ ini adalah diharuskan dalam Islam. Sebab untuk mengelakkan kegiatan-kegiatan seperti ini terus berleluasa dan juga kita boleh menyelamatkan pesakit. Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita hendaklah menjaga kesihatan diri kita dengan mengamalkan gaya-gaya hidup sihat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Maka marilah sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita. Badan kita sihat dan aktiviti haram pun dapat dielakkan. Kalau korang berhasrat untuk derma organ selepas kematian ataupun korang tiba-tiba terfikir yang macam bagus juga kalau kita derma organ selepas kita meninggal kan untuk membantu orang ramai, korang boleh layari Pusat Transplant Nasional. So dekat situ nanti mereka akan ajar macam mana kita nak derma organ. Jadi ini sahajalah perkongsian daripada kami. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada yang menonton. Sekian, terima kasih.